Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tabibil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama solat subuh secara berjemaah, dan kita masih lagi kekal di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian berkaitan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Mengapa kita mempelajari sirah? Tujuan kita mempelajari sirah selain daripada untuk kita mengetahui kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lahirnya Nabi itu hinggalah wafatnya Nabi itu, adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, apabila Nabi sampai di Madinah, ramai orang-orang Madinah menghadiahkan Nabi dengan macam-macam hadiah. Ada yang hadiahkan Nabi barang-barang keperluan rumah, ada yang menghadiahkan Nabi pakaian, ada yang hadiahkan Nabi kain. Tapi apabila seorang wanita ini yang bernama Ummu Sulaim ni, saya nak bagi tahu dekat sini tujuan kita, bagaimana cara untuk mencintai Nabi. Apabila Ummu Sulaim tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Ummu Sulaim balik ke rumah dia. Dia lihat dekat rumah tak ada apa-apa. Sebab apa? Kuali ada satu saja. Kalau nak hadiah kepada Nabi, kuali dah tak ada lagi dah. Semua peralatan di rumah Ummu Sulaim tu semuanya satu. Tak ada yang lebih. Jadi Ummu Sulaim ni, dia bijaknya dia ambil anak dia tanya anak dia. Siapa anak dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika itu baru sahaja berumur, berapa umur dia masa tu? Kanak-kanak lagi, 6 ke 7 tahun. Apabila dia ambil anak ni, dia buat apa? Dia jadikan anak ni sebagai hadiah untuk khidmat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi, ya Rasulullah, ini anak aku Anas bin Malik, ambil khidmat untuk kepada kamu. Maksudnya khidmat ni buat apa-apa sajalah. Nabi boleh arahkan Anas bin Malik pergi pasar ke masa rumah ke, apa-apa saja khidmat Anas bin Malik. Dan ketika Ummu Sulaim ini menjadikan anak dia Anas bin Malik sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa untungnya Ummu Sulaim ni. Sebab apa? Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi. Antara doanya adalah supaya Anas bin Malik ini menjadi orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Anas bin Malik ini dipanjangkan umurnya dan dikurniakan zuriat yang baik. Jadilah Anas bin Malik ini antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Berkat doa Nabi, cerdiknya Anas bin Malik ini. Dan berkat doa Nabi juga, Anas bin Malik antara sahabat yang panjang umurnya. Panjang umurnya dan anak serta keturunannya pun ramai. Anas bin Malik ini ada berpuluh orang anak.
Saya nak cerita dekat sini bagaimana Anas bin Malik yang ketika itu kanak-kanak diarahkan oleh ibunya untuk khidmat kepada Nabi. Macam mana Anas bin Malik yang kanak-kanak ni boleh setuju macam tu je? Setuju macam tu je. Sebab apa? Sebab si ibu ini cerita pada anak dia tentang Nabi. Cerita tentang anak dia tentang Nabi kepada anak dia apabila Rasulullah ketika itu berada di Mekah. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah yang nama ketika itu Yathrib, berdakwah. Nabi tak sampai lagi, hari-hari Ummu Sulaim ni bagi tahu kepada anak dia, Anas, kita ada Nabi. Nabi ini suruhan ataupun pesuruh Allah, diajarkan Islam. Hari-hari Anas bin Malik ini didedahkan oleh ibu dia tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita tengok apabila Anas nak tak khidmat dengan Nabi, Anas kata nak. Sebab apa? Hari-hari diceritakan kepada anak dia tentang Nabi itu, tentang kehidupan Rasul itu. Jadi mudah untuk anak itu bersetuju. Kalau kita tengok kanak-kanak buat apa nak pergi khidmat dalam usia muda, baik dia bermain dengan kawan-kawan dia. Itulah salah satu sebab kita mempelajari sirah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab sirah yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah terbahagi kepada dua fasa. Yang pertama, Mekah selama 53 tahun dan 10 tahun yang terakhir adalah di Madinah. Keseluruhannya adalah 63 tahun. Kita masih lagi bersama dengan Nabi pada fasa Mekah. Pada fasa kehidupan Nabi di Mekah, pada pertemuan yang dahulu kita dah lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan perniagaan apabila Khadijah binti Khuwailid dapat berita bahawa di Mekah ini ada seorang pemuda yang amanah. Maksudnya dah tular. Di Mekah ini Muhammad ini amanah, jujur, baik pekerti dia. Sebab apa? Sebab apa tular? Sebab di Mekah pada ketika itu betapa ramainya orang yang jahiliah yang menindas orang lain. Menindas orang lain, hari ini curi harta orang tu, ambil harta orang ni, penzinaan, persundalan, banyaknya kesibukan hiruk pikuknya dekat Mekah tu, tak ada orang yang baik. Jadi apabila Muhammad SAW daripada lahir Nabi, orang kenal dia dengan Al-Amin, iaitu amanah. Jadi Khadijah binti Khuwailid tawarkan kepada Nabi untuk menjalankan perniagaan Khadijah, untuk bawa pergi barang dagangan Khadijah untuk diniagakan. Dan apabila pulang, kita dah lihat dah pada pertemuan yang dahulu, Rasulullah bawa balik dengan untung yang banyak. Bawa untung yang banyak, berlipat kali ganda. Sebelum ni Khadijah ada juga tawarkan pada pemuda lain untuk berniaga, tapi untungnya biasa-biasa. Apabila Rasulullah berniaga, banyaknya keuntungan yang Rasulullah SAW bawa kepada Khadijah. Jadi Khadijah rasa suka, rasa hairan. Ditanya kepada Maisarah. Maisarah ni siapa? Maisarah ini adalah gelaran, iaitu pemudah cara. Dia adalah lelaki. Ditanya, wahai Maisarah, bagaimana Muhammad berniaga? Bagaimana Nabi berniaga? Kata Maisarah, aku tak pernah melihat seorang lelaki yang mana dia baik akhlaknya, yang ramah dan murahnya dia dengan senyuman. Apabila orang bertanya ataupun apabila berada di pasar, Nabi tak pernah mengangkat suaranya. Sebab tu bila kita lihat pada kehidupan kita hari ini, bila berniaga, tak kisahlah orang tu berniaga di pasar, di media sosial, dekat mana-mana lapangan. Orang-orang zaman sekarang dia lebih, apabila nak menguntungkan perniagaan dia, mesti kena buat benda pelik. Mesti kena buat benda pelik. Tak kisahlah benda pelik itu merapu ke, memalukan diri dia sekalipun, dia mesti nak kena buat. Sebab apa? Benda pelik-pelik ini orang akan tengok.
Orang akan tengok dan orang akan view dia punya video, dan orang akan rasa nak beli video dia. Dia akan buat benda pelik-pelik asalkan dia akan mendapat keuntungan yang banyak daripada perniagaan dia. Tapi Rasulullah SAW, Maisarah kata, aku tak pernah lihat seorang pemuda yang murah dengan senyuman, tidak pernah meninggikan suara. Sebab tu ramai suka beli barang dagangan dengan Muhammad SAW. Ramai. Jadi Khadijah binti Khuwailid dah mula tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan tak pernah orang cuba meminang Khadijah. Ramai. Antara ini pembesar-pembesar Mekah, antara ini lagi pedagang-pedagang jutawan yang sama level dengan Khadijah. Tapi Khadijah tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima pelawaan ataupun pinangan tersebut. Tak terlintas ataupun tak diilhamkan Khadijah. Bila Khadijah melihat Rasulullah SAW yang amanah, yang baik ini, Khadijah tertarik. Lalu dia menceritakan niat dia kepada sahabatnya Nafisah binti Muniyah. Dia cerita Muhammad ni dah ada orang ke? Macam merisik lah. Dia tanya, Muhammad dah ada kenalan ke? Dah ada kawan ke? Bagaimana Muhammad ni? Lalu Nafisah bin Muniyah adalah menjadi orang tengah dalam perkenalan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid, dan Nabi Muhammad SAW bersetuju, dan perkahwinan itu dihadiri iaitu Bani Hashim daripada pihak Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin Mudar. Para pemimpin Mudar iaitu daripada kabilah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, dan Rasulullah memberikan mahar. Mahar berjumlah berapa? 20 ekor unta muda kepada Khadijah binti Khuwailid yang ketika itu berusia 40 tahun. 40 tahun. Bila kita tengok kenapa Allah mengilhamkan Rasulullah berkahwin dengan Khadijah. Apa bagusnya Khadijah binti Khuwailid? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid ini adalah wanita yang bagus nasab keturunan dia di Mekah pada ketika itu. Maksudnya Khadijah ni datang daripada keluarga yang baik-baik, keluarga yang mempunyai keturunan yang bagus dan baik. Dan Khadijah juga merupakan wanita yang dikenali di kota Mekah dengan kecerdikan. Kenapa cerdik? Kalau tak cerdik, macam mana Khadijah nak berniaga, nak jadi usahawan wanita yang berjaya di kota Mekah pada ketika itu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan Khadijah binti Khuwailid dan juga Rasulullah SAW untuk berkahwin. Untuk berkahwin, berapa lama tempoh itu? Dalam tempoh itu 2 bulan. 2 bulan selepas Rasulullah menjalankan perniagaan, lepas tempoh 2 bulan itulah pernikahan antara Khadijah binti Khuwailid dengan Rasulullah SAW. Betapa Allah memuliakan Khadijah. Sepanjang perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah, Allah tidak mengilhamkan Rasulullah untuk mengahwini wanita-wanita lain. Bermaksud Nabi berkahwin dan kekal hidup bersama Khadijah sehingga akhir hayat Khadijah. Nabi tidak mengahwini wanita-wanita lain. Sebab kita pernah lihat dalam riwayat, Nabi ada 11 orang isteri. Dan apabila bersama Khadijah, Nabi tidak berkahwin dengan perempuan-perempuan lain. Perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya bukan kerana Nabi pilih. Bukan kerana Nabi pilih nak kahwin wanita ni. Sebab Nabi berkuasa, Nabi pemimpin, Nabi pilih mana-mana yang Nabi nak kahwin. Tapi ketahuilah perkahwinan Nabi dengan 11 orang isteri Nabi adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila kita lihat Khadijah apabila wafat nanti, Rasulullah SAW berkahwin dengan seorang wanita yang tua, Saudah binti Zam'ah. Wanita yang tua, kalau nak dibandingkan dengan Khadijah, bukan wanita yang kaya, sangat tua. Sehingga apabila Rasulullah SAW bersama dengan Saudah binti Zam'ah nak naik unta, Nabi terpaksa tolong. Jadi ampu Nabi tunduk.
Saudah binti Zam'ah kena pijak lutut Nabi untuk naik unta. Seorang wanita yang tua. Kalaulah orang kata Nabi berkahwin atas dasar nafsu, apabila kita lihat Aisyah yang umurnya, apabila orientalis, kita tengok orang-orang orientalis menghentam Nabi, menjadikan perkahwinan Nabi dengan Aisyah itu sebagai modal untuk menghina Nabi, mereka salah. Sebab apa? Kalau kita nak kata Nabi mengikut hawa nafsunya, kita lihat perkahwinan Nabi dengan 11 orang isterinya, semuanya adalah di kalangan janda, kecuali siapa dia? Aisyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Khadijah. Satu, Nabi tidak memadukan Khadijah binti Khuwailid sehinggalah akhir hayat Khadijah binti Khuwailid. Dan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 6 orang anak. Nabi ada 6 orang anak. Kelima orang anak lahir daripada rahim Khadijah, dan seorang saja iaitu Ibrahim yang lahir daripada hasil perkahwinan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi berkahwin dengan Khadijah, mempunyai anak seorang. Masa ni belum lagi jadi Nabi. Allah memuliakan Khadijah. Betapa mulianya Khadijah apabila Jibril datang melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi. Jibril kata apa? Ha innaha Khadijah ta'tika bikadha wa kadha. Wahai Muhammad, sekejap lagi Khadijah akan bawa hidangan kepada kamu. Balighna minni wa minallahi salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam aku dan salam Allah kepada dia. Allah bagi salam. Nak jawab macam mana tu? Allah bagi salam. Nak jawab waalaikumsalam tu? Bijaknya Khadijah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, Khadijah bawa hidangan. Nabi kata tadi Jibril datang. Jibril sampaikan salam kepada kamu dan sampaikan juga salam daripada Allah untuk kamu. Khadijah jawab apa? Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Takkan nak jawab sejahteralah kamu wahai Allah. Takkan nak doakan kesejahteraan kepada Allah. Khadijah jawab Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan kepada kamulah kesejahteraan. Sampai ke Jibril, Khadijah mendoakan kesejahteraan kepada Jibril. Dekat Jibril, ya. Sebab apa? Jibril adalah makhluk. Jadi Khadijah doakan kesejahteraan kepada Jibril. Lalu Jibril bagi tahu apa? Jibril bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Khadijah, Allah dah sediakan sebuah istana buat Khadijah yang terdiri daripada batu permata. Bila kita dengar batu permata, kita nak mentadabbur apa yang diucapkan oleh Jibril. Batu permata, orang dapat batu permata buat cincin pun dah suka dah. Tak kisahlah kalau lelaki ke batu zamrud lah, batu apa yang macam-macam lah batu. Dia kata, oh ni batu ni datang ni, baru satu letak dekat cincin. Kalau wanita pula baru satu letak kat cincin, dah suka dah. Itulah dia kumpul duit dia untuk nak beli cincin permata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bukan satu, permata itu dibuat dan dijadikan rumah untuk Khadijah binti Khuwailid di dalam syurga. Sebab apa? Sebab bagusnya Khadijah ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Nabi. Nanti kita akan lihat apabila Khadijah wafat, Nabi pergi ke rumah isteri-isteri Nabi, antaranya Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah. Ada 11 orang isteri Nabi. Nabi pergi, Nabi akan cerita kenangan dia dengan Khadijah. Bukannya Nabi nak bagi tahu yang isteri-isteri yang lain ni tak bagus, tapi Nabi nak bagi tahu itulah cinta pertama dia dengan Khadijah, di mana Khadijah bersama dengan Nabi daripada awal Nabi menjadi Rasul dan sehinggalah Khadijah wafat. Sampai Aisyah tanya, hari-hari tengok Nabi asyik cerita tentang
Khadijah, layanan Khadijah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah lebihnya kami dan apanya kurangnya kami berbanding dengan Khadijah? Apabila lihat Rasulullah memuji Khadijah, selalu masuk rumah isteri ni cerita kebaikan Khadijah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bersama aku dalam keadaan semua orang memulaukan aku. Tuan-tuan bayangkanlah, apabila Nabi seorang sahaja pada ketika itu, seorang. Nikmat yang kita dapat sekarang ini, Islam ini, hasil daripada perjuangan Nabi. Nabi seorang, Allah arahkan untuk sampaikan Islam. Kalau kita diarahkan untuk sampaikan Islam dalam keadaan semua orang tak tahu pun apa tu Allah, apa itu Islam, kena sembah Tuhan yang satu. Macam mana nak mulakan tu? Macam mana nak mulakan dakwah itu? Khadijah binti Khuwailid lah yang menjadi wanita pertama apabila ditawarkan Islam. Terus Khadijah bersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau, suamiku, adalah pesuruh Allah. Khadijah binti Khuwailid menerima Islam dan menjadi wanita pertama ataupun orang Islam pertama yang memeluk Islam. Nanti kita akan tengok apabila Nabi menjadi Rasul dan Khadijah menghabiskan duit dia, harta dia untuk perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi diboikot selama 3 tahun. Diboikot ni apa dia? Kerajaan Mekah mengeluarkan arahan perkeliling rasmi daripada kerajaan Mekah. Tulis di dekat situ dalam kertas, tak ada siapa yang dibenarkan untuk bersama dengan Muhammad dan orang-orang Islam. Maksudnya kalau orang berniaga dilarang berjual ataupun membeli bersama dengan Muhammad dan orang Islam. Tidak benarkan berkahwin ataupun dikahwini dengan orang-orang Islam. Maknanya tak boleh ada kena-mengena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Selama mana? Selama 3 tahun. 3 tahun, dan orang-orang Islam ketika itu duduk di pinggir Mekah sehingga mereka kehabisan makanan. Kata para sahabat, kami makan daun-daun kering. Ada ditulis dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kami memakan daun-daun kering dan kayu-kayu sehingga menyebabkan mulut dan bibir kami berdarah. 3 tahun tak boleh berjual beli. Dan kalaupun ada orang ekspor makanan daripada luar, ditahan oleh orang-orang Mekah. Maksudnya kerajaan-kerajaan di Mekah tahan, tak boleh lalu dekat orang-orang Islam. Disekat. Dan Khadijah lah menghabiskan harta dia demi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham betapa banyak mana Khadijah binti Khuwailid ni memberikan harta dia demi perjuangan Nabi. Apabila kita kena membayangkan, sebab tu bila kita membaca sirah, kita reflect balik dalam kehidupan kita, membelanjakan harta di jalan Allah. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan balik rumah tanya dengan isteri ke, saya nak bagi bayangkan Khadijah punya cerita, minta gelang, wahai, tanya, awak boleh tak saya nak ambil gelang ni, nak bagi madrasah, nak bagi orang fi sabilillah, nak bagi bangunkan masjid, ambil gelang ni gadai kita bagi, boleh tak? Masing-masing boleh jawab dalam hati masing-masing, nak bagi ke tak nak, baru gelang seutas. Sebab itulah bila kita tengok Khadijah menghabiskan harta dia, baru kita faham kenapa Khadijah ini belum lagi meninggal, belum lagi wafat, Allah dah bagi tahu dah. Tak sabar-sabar nak bagi tahu berita yang Khadijah nanti akan, bila kamu meninggal, kamu dalam syurga nanti ada istana untuk kamu. Kita tengoklah betapa besarnya perjuangan Khadijah membelanjakan keseluruhan harta. Saya bawa contoh tadi, baru 1 gelang tu pun kita dah nak bagi tak nak, baru 1 gelang. Belum bagi pun, baru bayangkan saja. Bayangkan boleh bagi tak? Pun kita kena hati kecil dah. Tak, saya dengan yang saya bercakap pun belum mampu buat. Sebab tu kita tak boleh lawan keimanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi puji zaman terbaik adalah zaman aku, zaman sahabat, zaman tabi'in. Habis pada tu umat aku akan
kurang ni bukan maksud tak ada langsung, ada, tapi kurangnya dari segi kepercayaan, keimanan dia kepada Allah, ibadahnya sekali pun pada Allah SWT. Sebab tu kita tengok apabila orang-orang terdahulu solat, kita tengok orang-orang terdahulu solat, Nabi solat, sahabat solat, kita kata cerita tu macam cerita dongeng. Cerita dongeng. Apabila kita lihat Nabi solat, sahabat duduk belakang, lamanya Nabi sujud sehingga sahabat tu dia rasa macam Nabi ni dah wafat ke, meninggal dalam solat ke. Sampai sahabat rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kualiti solat. Kita bila solat, kita solat, masa itulah kita teringat barang-barang kita yang hilang. Kita tak tahu masa bila kita mula solat. Kadang Fatihah baca di tahiyat, kadang waktu Fatihah kita baca tahiyat, kita tak tahu sedar-sedar dah bagi salam dah. Betapa tak berkualitinya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena usahakan ke arah itu. Sebab tu Nabi puji Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah seorang isteri yang bila Aisyah tanya, Khadijah ini adalah orang yang bersama aku dalam keadaan semua orang memulaukan aku. Semua orang memulaukan aku. Sebab itulah Khadijah binti Khuwailid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, Nabi tidak memadukan Khadijah dengan isteri-isteri yang lain. Dan betapa ramainya anak Rasulullah bersama dengan Khadijah, antaranya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah dan Abdullah. Dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di depan mata Rasulullah. Ini bila kita baca sirah baru kita nampak oh, Nabi ada 6 orang anak, 5 anak Nabi mati depan mata Nabi. Nabi tak sedih ke? Apabila Nabi mengebumikan jenazah Ibrahim, anak Nabi, Nabi kebumikan, Nabi masukkan ke dalam liang lahat, Nabi menangis tapi tak berbunyi. Sahabat nampak, sahabat kata, "Ya Rasulullah, ini apa?" Sahabat tanya untuk nak tahu dan nak belajar. "Ini apa ya Rasulullah? Kamu bernangis berlebih-lebihan." Kata Nabi, "Inilah rahmat. Inilah rahmat dan kasih sayang. Aku juga manusia biasa." Manusia biasa. Nabi adalah manusia biasa dari segi kalau Nabi tak makan, Nabi lapar. Ya, Nabi ada mukjizat yang dalam keadaan Nabi tak makan beberapa hari dan Nabi tak lapar. Tapi keseluruhan hidup Nabi, Nabi makan. Nabi tidur. Apabila Nabi ditusuk pisau, Nabi akan berdarah. Apabila kita lihat nanti di dalam peperangan, maksudnya Nabi manusia biasa dari segi kemanusiaan itu. Dari segi kemanusiaan, dari segi sifat-sifat manusia itu ada pada Nabi. Nabi menangis, sudahlah menangis, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di depan mata Nabi. Abu Jahal nampak anak-anak Nabi di kalangan lelaki meninggal ketika kanak-kanak lagi. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kutuk, tengok tu, Muhammad dah tak ada dah keturunan dia, anak lelaki dia dah mati. Kita kalau dengar berita kematian anak pun, macam baru-baru ini dalam WhatsApp group, yang meninggal aksiden motor, baru lepas balik belajar nak pergi sembahyang Jumaat, bawa motor aksiden, mati. Dia pun tak tahu yang dia nak mati masa tu. Budak muda lagi, mati dia, meninggal dia. Ibu dia sedih, mestilah sedih anak, tak apa yang sedih anak. Tapi Nabi ni sudahlah kematian anak, ada orang pergi kutuk lagi. Kita cuba bayangkan diri kita ataupun saudara mara kita ada tak seperti ini? Bila dia kehilangan anak, orang pergi kutuk dia. Nabi diuji Allah, sebab itu Nabi ini manusia terbaik alam. Nabi diuji dengan ujian yang kita pun tak boleh nak tanggung. Sebab itu bila kita tengok kisah-kisah sirah, untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai pemujuk hati kita apabila setiap kali diuji. Macam dulu saya dah bawa dah contoh. Apabila kamu tidak dikurniakan anak, 6 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tengok kisah Nabi. Supaya apa? Bukan kita nak cuba jadi seperti Nabi dan Rasul, tapi nak mengujuk hati kita. Oh, Nabi Ibrahim diuji 80 tahun lebih tak ada anak.
Kita diuji belum ada anak, dalam keadaan boleh usaha, tapi Allah bagi tahu Ibrahim isteri kamu tu mandul. Dikuatkan lagi dengan Allah bagi tahu yang isteri kamu tu mandul Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bersangka baik je dengan Allah, hari-hari berdoa pada Allah, meminta kepada Allah. Sebab apa? Allah je yang boleh bagi. Allah yang boleh bagi. Sebab itulah apabila kita membaca sirah, ianya menjadi sebagai pedoman buat kita, selain daripada untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kisah perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahim Maktum memasukkan juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Syekh Safiur Rahman membawa masuk kisah pembinaan Kaabah. Pembinaan Kaabah selepas berkahwin dengan Khadijah, dikurniakan seorang anak, dikurniakan anak, sehinggalah Nabi berusia 35 tahun. 35 tahun ni dah jadi Nabi ke belum? Jawapannya belum lagi jadi Nabi. Belum lagi jadi Nabi. Usia 35 tahun, kerajaan Mekah dia mencadangkan, kita tengok Kaabah ni dah makin uzur. Kaabah dah mengalami renovation, pengubahsuaian sebanyak 12 kali. 12 kali apabila orang-orang Mekah, kerajaan Mekah nampak Kaabah ni dah semakin uzur, kita nak bina balik. Tapi terpujinya orang-orang jahiliah Mekah pada ketika itu, mereka tahu bahawa Kaabah ini pemiliknya adalah Allah. Cuma mereka mensyirikkan Allah dengan cara mereka letakkan bahala-bahala di keliling, dekat dalam, seolah-olah menjadi pengantara untuk mereka berdoa, beribadah, perantara untuk sampai kepada Allah. Yang mana kisah berhala ni panjang, dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Luhai. Dialah pemula, pencetus kepada kenapa wujudnya berhala-berhala di Mekah. Itu sebelum lagi kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka lihat Mekah ini, kita ni dah lihat dah Kaabah ni dah semakin uzur, kita cadangkan untuk bina semula Kaabah, tapi mestilah daripada sumber yang halal. Kita kena kumpul sumber yang halal. Inilah satu sikap terpuji daripada orang-orang jahiliah. Mereka tahu Kaabah ini pemiliknya adalah daripada Allah, iaitu Tuhan. Mesti dana itu daripada sumber yang halal. Maka dikumpulkanlah. Nak cerita dekat Mekah ni kurangnya sumber halal. Sumber halal sebab apa? Dengan perjudian, perzinaan, jual arak, riba, curi harta orang, tipu orang itu, khianat orang ini, tipu perniagaan. Dikumpulkan harta halal tak cukup. Harta halal ni tak cukup, harta yang bersih ni tak cukup, maka nak buat juga Kaabah, terpaksalah Kaabah itu dikecilkan. Sebab itu wujudnya kawasan Hijr Ismail. Hijr Ismail tu, kalaulah tuan-tuan tawaf, tuan-tuan pergi masuk dalam tu, shortcut pergi masuk dalam tu Hijr Ismail tu, batal tawaf pada pusingan tersebut. Kena ganti balik tawaf yang pusingan tersebut. Sebab apa? Tuan-tuan dah masuk dalam Kaabah dah. Jadi tuan-tuan tak perlu nak jadi pemimpin, pemerintah, sultan untuk nak dapat kebenaran. Masuk dalam Kaabah, buka kunci Kaabah, masuk solat dalam tu. Seperti kita tengok pemimpin-pemimpin bila buat haji umrah, mereka dipelawa oleh kerajaan Mekah untuk masuk melawat dalam Kaabah. Tuan-tuan dah duduk, dah masuk dalam Hijr Ismail, solat di dalam tu, tuan-tuan seumpama dah solat dah dalam Kaabah. Sebab itulah kawasan Kaabah. Cuma pada ketika itu dana tak cukup, duit tak cukup, duit halal tak cukup, terpaksa dikecilkan. Itulah salah satu keputusan terpuji daripada orang-orang Arab jahiliah. Mereka nak buat Kaabah ni, mereka kena buat dengan duit yang halal. Jadi tak cukup, terpaksa dikecilkan. Dan kawasan Syazarwan, tengok petak Kaabah tu, petak dia macam ada atas sikit, bawah tu macam ada ni sikit kan. Itu pun sebahagian daripada Kaabah, terpaksa dikecilkan sikit macam tu.
Itu pun sebahagian daripada Kaabah. Kalau kita tawaf, kita saja-saja nak panjat kat situ, terbatal pusingan tersebut. Sebab apa? Kita dah masuk dalam kawasan Kaabah. Jadi nak bina ni, nak mula ni, siapa nak mula dulu? Siapa nak pergi pecahkan Kaabah dulu? Semua orang tak berani. Semua orang tak berani sebab otai-otai yang dulu, otai-otai dulu yang hidup ketika zaman Abraha nak datang menyerang Mekah, semua tak berani. Semua dah pegang tukul lah nak pecahkan, tapi tak berani. Sebab apa? Mengenangkan peristiwa tentera Abraha yang apabila dia nak masuk, nak pecahkan Kaabah ni, nak hancurkan Kaabah, apabila didatangi burung-burung yang aneh yang membawa batu-batu daripada neraka untuk nak menghancurkan tentera Abraha. Semua tak berani sebab fikir, nanti kan habis kita ni kan, bahaya kita ni, mati kita semua ni. Semua tak berani. Tapi ketika itu otai yang ada di situ adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni siapa? Dia adalah bapa kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid yang kita tengok tu, Khalid Al-Walid ni lambat masuk Islam. Nanti kita akan tengok panjang kisah dia. Sampai perang Uhud pun Khalid bin Al-Walid masih kekal sebagai kafir. Sampai nanti bila dia masuk Islam nanti, Khalid Al-Walid bila dia nak masuk Madinah, dia segan. Sebab apa? Dulu dialah yang paling kuat menentang Islam. Bukan dia kuat saja, dialah kepala dalam memimpin tentera-tentera kafir. Maksudnya dialah ketua sekali lah, ketua. Dan bila masuk Islam, dia tak berani nak angkat muka dengan Nabi sebab segan, walaupun dah masuk Islam. Ini bapa dia, Walid bin Mughirah, memberi cadangan, kita nak bina Kaabah, bukannya kita nak hancur, nak membinasakan, nak meratakan Kaabah. Kita nak membina, nak memperbaiki. Mana mungkin kita akan mendapat perkara-perkara ataupun bencana-bencana yang seperti apa yang berlaku pada tentera Abraha. Jadi Walid bin Mughirah kata, tak apa, kita buat. Apabila buat, pecahkan, tak jadi apa-apa. Jadi semua kabilah mengambil bahagian bina sebelah kanan, kabilah sekian bina sebelah kiri. Sampai dah habis bina, nak letakkan Hajarul Aswad ini, sampailah peristiwa ini masyhur, peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Dalam kitab-kitab sirah budak-budak kafar pun ada kisah Hajarul Aswad ini diletakkan. Apabila nak letak ni, semua kabilah kata kami nak letak, sebab benda satu je nak letak tu. Yang lain tu boleh bina sebelah kanan, sisi kanan kabilah ni bina, sebelah sisi kiri kabilah ni bina. Tapi nak letak Hajarul Aswad ni, semua kata kami lebih layak, kami lebih layak. Sampai ada satu kabilah ni dah ambil mangkuk celup darah, kami nak berperang. Sampai nak berperang hanya kerana nak meletakkan Hajarul Aswad. Itu sebab pada ketika itu, zaman itu digelar sebagai zaman jahiliyah. Mereka tak boleh nak berfikir dengan waras nak letakkan Hajarul Aswad sampai nak berperang. Kabilah lain, jom kita berperang. Kabilah lain pun nak berperang. Tapi bila lihat peristiwa ini tiada jalan penyelesaian, mereka mencadangkan, beginilah, kita tunggu di sini, esok siapa-siapa sahaja yang masuk ke dalam kawasan Kaabah ini, Masjidil Haram ini, kita akan ambil dia untuk menjadi pemudah cara menentukan keputusan ini. Kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini. Jadi mereka bersetuju. Okey, kalau macam tu kita bersetuju. Apabila sampai keesokan harinya, yang datang itu, yang masuk itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusia 35 tahun, belum lagi jadi nabi pada ketika itu. Nabi masuk dan semua kabilah pada ketika itu rasa seronok. Sebab apa? Okey, kalau lelaki ini kami setuju. Kami setuju. Dia amanah, dia ini bagus dan kita memang suka dengan dia. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah disukai dan dikenali ramai dengan gelaran Al-Amin, amanah. Kalau dia yang buat keputusan, kami setuju. Jadi dibawakanlah permasalahan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata senang je kalau macam tu. Berapa kabilah? 1, 2, 3, 4. Okey, bentangkan kain. Bentangkan kain.
letak Hajarul Aswad di tengah. Okey, kabilah ni pegang penjuru ni, kabilah ni pegang penjuru ni. Sukalah mereka sebab apa? Adil. Okey, sekarang angkat, bawa dekat sudut Kaabah. Sampai situ Nabi sendiri ambil. Badan muka Nabi sendiri ambil. Nabi yang letakkan Hajarul Aswad itu. Hajarul Aswad ni yang pada kita lihat pada ketika ini, apabila ramainya orang yang nak mencium Hajarul Aswad ni, itu bukanlah Hajarul Aswad yang asal. Maksudnya bukan kedudukan asal. Sebab waktu Nabi Ibrahim ambil sebagai tanda untuk meletakkan Hajarul Aswad itu, Allah mengarahkan Jibril untuk ambil Hajarul Aswad ini untuk diberikan untuk letakkan sebagai tanda permulaan tawaf. Sebab tak tahu nak mula tawaf dekat mana, sebab petak. Jadi letaklah Hajarul Aswad ini sebagai tanda permulaan tawaf. Dan Hajarul Aswad ini pun pernah dicuri oleh Syiah curi dan pernah hilang beberapa tahun, hampir 20 tahun, dan dikembalikan dalam bentuk sepihan-sepihan saja. Sebab tu kalau kita tengok dalam golongan tempat nak letak Hajarul Aswad tu, dalam tu bukannya semuanya Hajarul Aswad, dia adalah kepingan-kepingan saja. Kepingan-kepingan. Sebab tu bila kita tengok orang semua nak cium Hajarul Aswad, sebab tu Sayyidina Umar kata, aku tak cium batu ini kalau tak kerana Muhammad pun pernah menciumnya. Jadi orang pergi Mekah, pergi buat haji, pergi buat umrah, dia dah target dalam hati dia, oh ini tahun ni, inilah kot sekali dia pergi umrah ni. Sebab modal nak pergi umrah sekarang mahal, nak pergi cium Hajarul Aswad, target dia. Apabila kita nampak betapa orang berbusu-busu ni nak mencium Hajarul Aswad, saya nak cerita dekat sini, kepentingan antara ibadah yang kita lakukan itu, mencium Hajarul Aswad ini adalah sunat, perkara sunat. Apabila kita pergi dalam keadaan bersesak, dalam keadaan perempuan pun ada di dalam tu, kita nampak suasana tu, boleh kita Google, tengok dekat YouTube betapa orang bersesak-sesak, ada yang sampai tak bernafas, ada yang sampai sesak nafas, berciumlah apa semua, bertolak-tolak. Adakah hanya kerana kita nak buat ibadah sunat? Hanya kerana kita nak buat ibadah sunat itu, kita bersesak-sesak sampai menumbuk, tolak orang Arab pada besar-besar, dia tumbuk je kita sekali kilas dia tu, terkena kita, dah pula kat situ marah. Hanya kerana nak cium Hajarul Aswad, hati kita tu dah macam-macam dah, rasa nak menandingi orang lain sebab hanya kerana nak cium Hajarul Aswad. Lebih baik nanti dah cium, dah penat, dah berpeluh, balik hotel, dah tinggallah semayang berjemaah dekat Masjidil Haram, dah tinggallah. Sebab apa? Penat, letih, kena pula tumbuk, sakit pinggang. Mana yang dah berusia, nak hanya kerana nak mencium Hajarul Aswad, habis sakit pinggang, pergi hospital, dah tak buat, dah tak boleh nak buat ibadah-ibadah lain yang lebih wajib. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, aku tak mencium batu ini hanya kerana pernah aku melihat Rasulullah pun turut mencium Hajarul Aswad ini. Itu serba sedikit tentang kisah hari ini. Antaranya kita dah lihat perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, di mana Allah memuliakan Khadijah dengan tidak membenarkan Nabi berkahwin atau memadukan Khadijah sehingga akhir hayat Khadijah. Kita dah lihat juga beberapa kemuliaan Khadijah, keutamaan Khadijah binti Khuwailid, dan juga kita dah lihat juga anak-anak Nabi yang lahir daripada Khadijah. Dan kita dah lihat juga pada hari ini peristiwa pembinaan Kaabah yang di mana pengarang kitab Syekh Safiur Rahman memasukkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan beliau kisah pembinaan Kaabah dan peletakan Hajarul Aswad. Moga dengan kita mempelajari sirah, dengan banyaknya kita memahami sirah, berpengetahuan sirah, ini akan mewujudkan kurang-kurangnya kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah akan himpunkan di akhirat nanti bersama dengan orang yang kita cinta. Kalau kita cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun kita tak boleh ikut seperti Umar, Abu Bakar, Ali, macam mana ibadah mereka dan cinta mereka terhadap Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya bila kita niat membaca sirah supaya Allah mewujudkan rasa cinta itu dalam diri kita. Dan sebab itu kalau kita pergi Mekah ataupun Madinah, kita duduk Masjid Nabawi, kita akan termenung lama. Percayalah cakap saya, kita tahu sirah Nabi, kita duduk dekat Masjid Nabawi,
termenung lama kita membayangkan kehidupan 1400 tahun dahulu. Oh, ini Masjid Nabi. Oh, ini Raudhah. Oh, ini dulu Nabi duduk iktikaf kat sini. Kita keluar, kita hirup udara bumi Madinah. Inilah udara 1400 tahun dahulu yang Nabi Muhammad SAW hirup. Kita akan rasa kenangan tersebut. Pergi Uhud, kita membayangkan Nabi berdarah-darah. Apabila dalam peperangan tersebut, bukannya kita pergi beli kurma, tengok orang minum air kencing unta, macam-macam lagi perkara-perkara seperti itu, perkara-perkara selingan. Moga-moga Allah menghimpunkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat. Jangan Kau sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berikan buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan hisab timbangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hisabkanlah kami dalam keadaan sempurna dan baik. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.